Okay, sekejap ya. Baik. Hari ni kita nak belajar apa? Kamu semua sihat tak? Macam mana duduk rumah? Best tak? Tak lama lagi dah nak masuk sekolah kan? Depan je nak masuk sekolah. Kan? Okay. Cikgu harap kamu semua berada di dalam dekat rumah dalam keadaan yang sihat dan boleh bersama-sama untuk datang ke sekolah pada minggu hadapan. Baik, jadi pada hari ini kita masih di bawah tema yang sama iaitu kekayaan hasil bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Okey, cuma hari ini kita akan memfokuskan kepada kekayaan hasil emas sahaja dahulu. Okey, sebab sebelum-sebelum ni kita dah belajar mengenai kekayaan biji timah. Okey, tapi hasil emas di mana? Di Perak ke? Di Negeri Sembilan ke? Okey, jadi kita akan tengok hasil emas di Pahang. Baik, tapi sebelum tu, cikgu nak hide dulu. Sebelum tu, cikgu nak tunjukkan kepada kamu satu video dulu. Okey, video ini bertajuk Pelombongan di Pahang. Okey, video ini menunjukkan terdapat 2, 4, 6, 8 orang pekerja, okey, di mana 2 orang menggunakan hose air, okey, ataupun kita panggil water jet. Maksudnya menggunakan air yang sangat kuat. Okey, kedalaman yang mereka dah gali ni juga tak pasti, mungkin 4 meter, cikgu rasa macam itu sebab agak dalam. Okey, 4 meter atau 3 macam itulah. Okey, mereka menggunakan water jet untuk menyembur kepada lumpur, tanah dan juga batu-batu untuk mendapatkan emas. Okey, jadi jom kita start belajar. Baik. Pelombongan emas di negeri-negeri Melayu tertumpu di kawasan jalur emas yang sebahagian besarnya terdiri daripada negeri Pahang. Jalur emas Pahang meliputi kawasan pelombongan yang terdapat di Raub dengan berkeluasan 14,000 batu persegi. Banyak tu 14,000 batu persegi. Jadi, terdapat 2 catatan. Okey, yang pertama ialah catatan daripada China dan yang kedua ialah catatan daripada Portugis. Okey, China kata apa? China kata emas telah menjadi ekspor utama Pahang sejak abad ke-13 lagi. Sejak abad ke-13 lagi tau. Okey, Portugis pula kata emas dihasilkan di Pahang dan diperdagangkan di Melaka. Sultan Pahang menggunakan emas sebagai hadiah kepada negeri-negeri lain. Okey. Baik, jadi apa kegunaan emas ni? Macam sekarang ni kita guna emas buat apa? Buat pakai kan? Buat pakai dekat badan, dekat tangan, dekat telinga, dekat leher. Okey, sebagai alat untuk perhiasan diri. Sama juga dengan orang dulu, okay, mereka memakai emas ini sebagai barangan perhiasan. Okey, dan emas ni juga banyaklah dipakai dalam keturunan ataupun kerabat diraja. Kenapa? Kerana pada masa itu orang dulu kita ni banyak yang susah tau. Sebab apa? Sebab duitnya sikit tapi nilai duit tu banyak, tinggi. Tak macam sekarang. Sekarang duit kita banyak tapi nilainya sedikit. Macam dulu mak ayah kita pergi kantin ataupun pergi sekolah, bawa sekupang pun dah cukup. Okey, 5 sen beli nasi lemak, 5 sen beli air. Tapi sekarang cukup kalau kita bawa sekupang pergi sekolah ataupun 10 sen. Tak cukup. Sekarang ni RM5 pun tak cukup kamu nak makan. Kan? Nasi lu ayam dah berapa dah, ayak lagi nak cawan besar. Memang tak cukup. Okay, jadi sebab itulah orang dulu bukannya kata mereka tak kerja, bukannya kata orang Melayu dulu malas. Cuma mereka kerja tapi wang yang mereka dapat tu sedikit. Jadi kebanyakan yang kaya-kaya, banyak kerabat diraja, para pembesar ataupun orang-orang yang berada di dalam kawasan istana. Jadi emas ni dijadikan sebagai pending emas untuk dipakai oleh kerabat diraja. Pending emas ni ada batu permata dekat atas dia. Pun digunakan sebagai barangan perhiasan. Baik, di mana kita boleh jumpa
aktiviti perlombongan emas ni, terutamanya dekat Pahang. Jadi sebenarnya perlombongan emas ni bukan sajalah ada dekat Pahang, okey. Emas ni ada banyak. Bukan saja dekat Pahang, contohnya macam dekat Kelantan ada sikit. Okey, kalau ikut kepada peta cikgu letak dekat sini, Kelantan ada sikit, Perak ada sikit, Negeri Sembilan ada sikit, lepas tu mana lagi? Johor pun ada sikit. Okey, cuma sekarang ni paling banyak adalah dekat Pahang. Kenapa? Pahang dikenali sebagai jalur emas. Sebab aktiviti ataupun kawasan perlombongan yang terdapat di laut adalah berkeluasan 14,000 batu persegi. Okey, jadi perlombongan emas di Pahang boleh dijumpai di Sungai Tembeling, Sungai Jelai dan juga Sungai Semantan. Kamu ingat tiga ni je, Sungai Tembeling, Sungai Jelai, Sungai Semantan. Baik, terdapat juga beberapa kawasan penting perlombongan emas. Yang pertama di Raub. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak tanya, kamu tahu tak bagaimana Raub mendapat nama sebagai Raub? Maksud cikgu, bagaimana kawasan Raub tu sekarang ni mendapat nama sebagai Raub? Pakai nama keluarga ke? Pakai nama pembesar waktu tu ke? Ataupun nama sultan ke? Okey, cikgu nak share dengan kamu satu benda lah. Macam mana Raub ni dapat nama? Okey, Raub tu kalau dalam ikut bahasa Melayu bermakna genggam ataupun segenggam. Jadi dulu-dulu orang dulu okey, mereka duk lombong-lombong mah, duk gali-gali mah, melapan lah, mendulang lah apalah. Lah mereka menjumpai segenggam emas ataupun seraup emas pada setiap dulang pasir yang mereka duk cari tu. Jadi sebab itulah kawasan tu dinamakan Raub. Faham tak? Faham kan? Okey. Kawasan penting Raub, Tui. Lepas tu kita ada Tersang, kita ada Penjum, kita ada Kecau dan kita juga ada Huludong. Jadi ada 6 kawasan penting perlombongan emas. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Raub, Tui, Tersang, Penjum, Huludong dan Kecau. Baik. Kita akan lihat bagaimana kegiatan perlombongan emas di Pahang. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak tanya, kamu tahu tak emas ni macam mana? Ataupun kamu pernah pakai tak emas? Cikgu rasa mak-mak kamu mesti akan pakai emas ataupun mesti ada emas. Kamu pernah pegang tak emas tu macam mana? Okey, emas tu sekarang ni kalau nak kata yang pure ataupun yang belum diekstrak apa tu, memang cikgu pun tak pernah pegang. Okey? Sebab cikgu pun tak pernah tengok bentuknya macam mana lah. Okay, cuma yang cikgu, kalau kita tengok dekat YouTube ataupun kita Google, dia cuma macam dalam serbuk-serbuk ataupun macam batu-batu kecil lah. Cuma bila dibawa kepada kilang, dia akan menjadi satu jongkong. Okay, daripada jongkong tu lah, kalau bawa pergi kedai-kedai emas, dah jadi emas lah. Dah jadi rantai, dah jadi subang, dah jadi cincin. Okay, baik, kita akan tengok macam mana aktiviti perlombongan emas dekat Pahang ni berlaku. Yang pertama, kita akan tengok pada abad ke-16 dan ke-17 dulu. Okay. Jadi perlombongan emas dijalankan oleh orang Melayu, orang asli dan orang Minangkabau. Okey, mereka menggunakan kaedah mendulang dan melampan. Ingat 16-17 orang Melayu, orang asli, orang Minangkabau, kaedah mendulang dan melampan. Baik, bila abad ke-18, okey, emas ni kekayaannya yang melampau telah menarik kehadiran orang Cina dari Kelantan, Perak dan Negeri Sembilan. Okey, jadi orang Cina ni lah yang memonopoli, bukan memonopoli, maksudnya mereka lah yang akan bekerja okey, untuk melombong emas. Okey. Dan menggunakan kaedah melampan. Tadi mula-mula abad 16 dan 17 mendulang dan melampan. Abad ke-18 dah guna kaedah melampan dah. Sebab mungkin mendulang tu dah terlalu lama ataupun old fashion lah. Okey. Baik, seterusnya kita akan tengok pada abad ke-19. Jadi, pada abad ke-19, apa yang berlaku kepada kegiatan perlombongan emas di Pahang? Sultan Ahmad memberikan konsesi kepada orang Eropah untuk memajukan kegiatan perlombongan di Pahang. Okay, Sultan Ahmad adalah Sultan pada ketika itu, Sultan Pahang ketika itu. Okey, dia memberikan macam konsesi tu dia macam ni lah, macam contoh cikgu bagi tanah
dekat Prata. Jadi Prata ada kuasa untuk menjalankan aktiviti macam tu. Jadi Sultan Ahmad memberikan konsesi kepada orang Eropah untuk memajukan kegiatan perlombongan. Jadi siapa yang sekarang ni siapa yang handle ataupun siapa yang apa orang nak cakap bahasa Melayu handle apa benda? Uh, siapa yang handle, cikgu pun tak ingat lah bahasa Melayu handle tu apa. Okey, siapa yang handle kegiatan perlombongan di Pahang. Jadi bila dah dapat konsesi, orang Eropah lah yang akan handle. Okey, jadi pelombong Eropah menggunakan kaedah lombong dedah dan lombong bawah tanah. Dah makin maju dah, kamu boleh tengok dah abad ke-19 ni dah makin maju. Okey. Okay, macam dekat Pahang adalah beberapa syarikat seperti Pahang Corporation, okay, di Sungai Lembing. Lepas tu kita ada Malay Peninsula, Pahang Prosperity and Co dekat Selising. And then kita ada Penjom dan Sungai Dua Semantan Corporation, okay, dekat Penjom. Okay, adalah syarikat-syarikat okay, yang ada pada abad ke-19. Okay, maafkan cikgu. Okay, baik. Jadi, apa kaedah? Okey, senang je guna kamu ingat. Kaedah yang pertama, memakai mendulang dan melampan. Kan? Jadi kaedah, okay, kat sini maaf cikgu ada salah eja. Bukan melampang, melampan. M-E, L-A-M lah, P-A-N, pan, melampan. Okey, kita ada 3 kaedah. Yang pertama tadi, pada abad ke-15, ke-16 dan ke-17 menggunakan kaedah mendulang dan melampan. Lepas tu dah upgrade sikit guna melampan saja. Lepas tu bila dah pelombong Eropah datang, okay, menggunakan kaedah lombong dedah dan juga lombong bawah tanah. Okey, habis dah takat itu saja pembelajaran kita pada hari ini iaitu kekayaan pelombongan emas di Pahang. Jadi apa yang kamu peroleh daripada tajuk kita hari ini? Okey, apa nilai yang kamu dapat? Okey, kamu dapat nilai keusahawanan. Kamu tengok betapa kayanya negara kita ni. Okey, sampai orang luar boleh mai untuk buat aktiviti perlombongan. Okey, dan untuk menggunakan hasil bumi yang ada dekat negara kita ni untuk negara mereka. Okey, jadi sangat penting ilmu untuk membangunkan negara. Dan kita juga sebagai rakyat Malaysia kena bersyukur dan menghargai negara kerana banyak kekayaan hasil bumi. Tapi bila dah banyak sangat, kita juga kena pandai untuk memanfaatkan kekayaan tersebut. Okey. Baik, itu saja daripada cikgu. Jadi, untuk latihan, okey, cikgu akan bacakan kepada kamu latihan sekejap ya. Cikgu buka. Untuk latihan kita hari ini, cikgu akan bagi soalan objektif. Cikgu akan baca dahulu, okey, nanti kamu akan buatlah. Cikgu akan bagi masa untuk kamu buat. Baik, ada beberapa soalan objektif. 10 semua yang kotak saya cikgu. Baik, soalan pertama, okey, cikgu akan baca. Okey, supaya nanti kalau macam kamu tak mau kaca ibu atau ayah kamu, kamu boleh ulang je voice yang cikgu hantar nanti soalan dan jawapan. Nanti kamu tinggal pilih je jawapan mana yang kamu nak. Baik, soalan yang pertama ialah pengeluaran biji timah di Perak merosot menjelang akhir abad ke-18. Apakah faktor berlaku kemerosotan tersebut? A. Kejatuhan harga biji timah. B. Bekalan biji timah berlebihan. C. Berlaku penyeludupan biji timah. Dan D. Kekurangan permintaan di pasaran dunia. Okey, pilih. Baik, kalau cikgu laju, kamu ulang tau. Kamu ulang balik. Baik, soalan kedua. Bagaimanakah pembesar Melayu berikut memajukan perlombongan biji timah di Kelian Pau dan Kelian Baru?
Okey, dua pembesar Melayu ni Long Jaafar dan Muhammad Ibrahim. Jadi pilihan jawapan yang ada ialah A. Membawa masuk pelombong Cina, B. Mengurangkan kadar bayaran cukai, C. Memberi dividen kepada pelombong, D. Menggunakan teknologi kapal. Korek. Baik, soalan ketiga. Sultan Abdul Samad, Selangor, iaitu Sultan Selangor pada ketika itu, telah mengembangkan kawasan berikut di daerah Langat. Kawasan tersebut bernama Jukra. Jadi, apakah kepentingan Jukra ataupun kawasan tersebut? A. Laluan perairan ke pelabuhan, B. Tempat pengumpulan hasil bumi, cikgu, C. Pusat pengutipan cukai biji timah, dan D. Pangkalan mengangkut hasil dagangan. Baik, soalan yang keempat, maklumat berikut berkaitan tindakan Sultan Pahang. Sultan Pahang memberi hadiah kepada negeri-negeri Melayu. Apakah bentuk hadiah tersebut? A. Emas, B. Nobat, C. Sutera, D. Cap mohon. 5. Apakah persamaan fungsi kawasan-kawasan di Pahang berikut? Raub, Tersang dan Huludung. A. Perusahaan getah, B. Pengeluar biji timah, C. Pelombongan emas, dan D. Perdagangan kayu balak. Soalan yang keenam, pembesar Melayu memperoleh kawasan pegangan mengusahakan pelombongan biji timah daripada Sultan. Jadi, apakah cara kawasan tersebut diperoleh? A. Surat tauliah, B. Tanah anugerah, C. Sewaan tahunan, dan D. Pemberian konsesi. Soalan yang ketujuh, apakah strategi yang digunakan British untuk menguasai negeri-negeri Melayu berikut? Negeri-negeri Melayu berikut ialah Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Jadi A. Pajakan, B. Tipu helah, C. Manipulasi, dan D. Serangan fizikal. Soalan ke-8. Bagaimanakah tindakan Aceh untuk menguasai kekayaan dan kemakmuran Perak pada abad ke-16 dan ke-17? A. Mengiktiraf sebagai negeri naungan, B. Menghalang kemasukan pelabur asing, C. Mendapatkan bantuan daripada Portugis, D. Menandatangani perjanjian dengan Belanda. Soalan 9. Kaedah perlombongan emas di Pahang pada abad ke-16 dan ke-17. Jadi soalan yang 9 dan 10 ni kamu pilih jawapan sebab dia ada bagi pilihan 1, 2, 3, 4. Baik. 1. Mendulang, 2. Melampan, ketiga lombong dedah, yang keempat lombong bawah tanah. Jadi A 1 dan 4, B 1 dan 2 sahaja, C 2, 3, 4 sahaja, dan D semua di atas. Soalan nombor 10, kawasan-kawasan penting perlombongan emas di Pahang ialah 1. Raub, 2. Kuala Lipis, 3. Tui, 4. Tersang. Jadi pilihan jawapan yang ada A 1 dan 3 sahaja, B 1, 2 dan 4, C 1, 3 dan 4, dan D 3 dan 4 sahaja. Baik, soalan yang cikgu berikan hari ini meliputi daripada yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu hasil biji timah dan juga hasil emas. Jadi soalan yang cikgu berikan ini adalah mengenai kekayaan hasil bumi di negeri Perak, Negeri Sembilan, Selangor dan juga Pahang. Tapi kalau kamu ada sebarang soalan ataupun pertanyaan, kamu boleh je WhatsApp ataupun tanya cikgu. Tapi kamu jangan risau, cikgu akan hantar juga kepada kamu voice note. Supaya nanti senang. Macam nanti kamu nak buat soalan, cikgu faham mak ayah kamu pun sibuk kan. Jadi nanti cikgu baca di voice note tu, nanti kamu boleh ulang dengan voice note tu. Dan kamu boleh terus pilih jawapan dan hantarkan kepada cikgu jawapan tersebut. Boleh hantar dalam macam-macam bentuk. Kamu boleh berikan kepada cikgu pun boleh. Hantar dalam tulisan biasa pun boleh dan dekat gambar dekat cikgu. Bulatkan terus pun boleh dekat PDF yang cikgu hantar. Ataupun kamu tulis dalam kertas pun boleh. Macam mana pun boleh. Ataupun kamu voice note pun boleh, cikgu tak ada masalah. Baik. Itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.